bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Baik, kita ambil daripada tu, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Kata Allah, buruk sekali contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Sebelum tu kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara." Orang-orang dalam ayat ni contoh yang dipaparkan oleh orang-orang yang diamanahkan, yakni kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab tersebut. Amat buruklah bagi mereka laksana kandai yang memikul bongkahan kitab-kitab, yakni tanpa mengetahui isinya. Lalu barulah Allah jelaskan buruk sekali contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang zalim. Jadi dalam ayat ni Allah samakan golongan yang Allah berikan kitab tetapi mereka tidak mengamalkan kitab tersebut. Allah umpamakan bagai kaldai, letak kitab atas belakang dia, dia cuma bawa je, dia tak tahu apa pun. Tuan-tuan, sama juga kadang kita letak di rumah je, sekadar letak di rumah tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quran itu, yang Quran ni ada dalam rumah kita, just letak di rumah je. Bila ada kematian barulah buka nak baca. Tuan-tuan, Allah perumpamakan golongan seperti ini adalah golongan yang seburuk-buruk golongan. Sebab orang Arab ni kalau himar tu kira buruk. Kalau orang Melayu dia kalau bahasa yang paling buruk tu kira babi kan. Tapi orang Arab ni kalau dia nak hina orang himar. Kadang-kadang ada, saya pernah dengar di negara Arab ni, dia panggil anak dia, "Ya ibn ahmar." Dia panggil tu, marah sungguh kat anak dia, "Woi anak himar." Dia lupa dia panggil macam tu bapak himar dia. Dia bapak himar. Baik, tuan-tuan puan-puan saudara sekalian, Allah bagi perumpamaan yang buruk bagaikan himar yang memikul kitab-kitab. Dan tuan-tuan puan-puan saudara sekalian, dalam Al-Quran, dia uslub Al-Quran ni dia ada yang basyira wa nadhira. Ada uslub yang memberi khabar gembira, ada yang memberi khabar ancaman. So Quran ni dia bukan hanya khabar gembira je, bukan hanya pujuk, bukan nak cerita khabar bagus je. Ancaman pun ada dalam Quran. Dan sebab itu kalau kita tengok, kalau ayat ni dia macam suatu penghinaan kepada golongan tersebut sampai Allah samakan dengan himar. Kadang-kadang ada orang dia kata tak sesuai, hak ni kasar. Tuan-tuan, ada ketika perlu berlembut dan ada ketika perlu berkasar. Itu hikmah. Hikmah bukan sentiasa berlembut. Ada ketika kasar itu juga hikmah. Sebagaimana Nabi ajar. Nabi kata, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin." Wa fariqu bainahum fil madaji', kama qala Nabi SAW. Nabi kata, suruhlah anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Pada umur 10 tahun, jika enggan solat, Nabi kata rotan. Rotan tu nampak kasar, tetapi itulah hikmah. Sebab Nabi perintahkan. Jadi tidak semua yang hikmah itu berlembut, ada ketikanya perlu kasar. Tengok kesesuaian. Kita memilih jalan berlembut terlebih dahulu, tetapi dah tak ada jalan dah. Duk tengok orang ni kalau berlembut memang tak boleh dah, pindah ke jalan yang satu lagi tu.
Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Al-Quran ni Allah bukan cerita perumpamaan yang buruk-buruk ni, contohnya himar. Ada juga Allah menyamakan dengan orang ulama dengan anjing. Dan begitu juga orang-orang yang tak nak menggunakan akal fikiran, tak nak tengok dengan mata yang hak dan batil, tak nak guna telinga dengan yang mana yang hak, mana batil. Allah samakan bagai binatang ternak. Allah kata apa? وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah kata apa? Allah kata telah kami campak dalam neraka Jahannam berapa ramai daripada golongan jin dan manusia. Allah kata Allah campak dalam neraka Jahannam ni jin dan manusia sangat ramai. Kenapa dicampak dalam neraka Jahannam? Mereka dianugerahkan akal tapi tak nak fikir mana benar mana salah. Bagi mata tak nak tengok mana benar mana salah. Bagi telinga tak nak dengar mana benar mana salah. Dah bagi dah semua tu, tak nak gunakan dengan sebaiknya. Allah kata ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih teruk pada binatang. Tu berat dah tu. Berat dah tu. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih teruk pada binatang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak rasa mesej yang nak disampaikan oleh Allah ni, sebab orang yang menyampaikan ayat Allah ni dia tidak mengikut intonasi yang sebenar. Sebab Al-Quran ni bila dia nak sampaikan mesej, so intonasi kena betul tu. Kalau intonasi tak betul, kadang-kadang dia membawa maksud yang lain. Contohlah ada orang budak muda dia nak mengorat awet kan. Hai dik, boleh jalan? Kan? Dan perempuan tu boleh jalan. Kan? Maksudnya apa? Boleh dia nak ikut sekali tu. Kan? Kalau ada budak tu kata, hai dik, boleh jalan? Boleh jalan. Masuk beza kan? Dua perkataan yang sama, boleh jalan, tetapi intonasi yang berbeza membawa maksud yang berbeza sama sekali. Sebab tu intonasi ni dia perlu jaga. Kita kalau salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang imam-imam besar ni, imam-imam Arab ni tuan-tuan, mereka baca dia ikut intonasi. Kita macam saya juga, orang Melayu bukan nak faham sangat. So kita ni baca tak ikut intonasi. Kita rasa hadis sedap, kita ambil. Tetapi orang Arab ni, sebab itu bahasa mereka. Sama tambah imam-imam hak besar, kita pergi Syekh Su'ud Shuraim ke kan, ataupun Al-Mishari ke, walaupun dengar lagu dia sedap, tetapi dia ada main intonasi mengikut makna yang betul. Saya pernah salat di belakang Syekh Su'ud Shuraim. Syekh Su'ud Shuraim masa bulan Ramadan, subuh dia salat, dia baca surah Yusuf. Dia baca surah Yusuf ni, kita tahu makna sikit-sikit ni, kita dengar tu macam mengasyikkan. Sebab surah Yusuf ni kan cerita, macam dia sedang duk cerita sekian Nabi Yusuf jumpa Nabi Yaqub, cerita mimpi 12 bintang, cerita sekian kita dengar mengasyikkan. Sebab dia intonasi dia kena, intonasi dia betul. Kalau sampai kepada Fir'aun, dia akan tinggikan nak cerita punya jahat Fir'aun ni. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kalau cerita tentang neraka, ada ketikanya dan selalunya mereka sebab, dan ada ketikanya mereka menangis. So dia main intonasi tu. Jadi kalau begitu, bila Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall, kalau ada orang terjemah mereka bagaikan binatang, bahkan lebih teruk pada binatang, orang yang dengar tu relax, bro, baru binatang. Sebab intonasi tu tak kena. Sebab ayat ni ayat mengancam. Allah kata ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih teruk pada binatang. Tu ayat ancaman, baru dia terkejut sikit, dengar Allah lebih teruk pada binatang aku selama ni. Baik, tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian, Allah bagi perumpamaan ni banyak.
himar ada, anjing pun ada. Kalau hak buruk-buruk ni, kemudian begitu juga binatang ternak. Binatang ternak. Baik, kemudian dalam ayat ni kenapa Allah pilih kaldai sebagai kiasan untuk menonjolkan lagi kekejian, kehinaan dan kebodohan mereka? Ia dikemukakan di sini dia sebagai peringatan pada orang yang meninggalkan Rasulullah ketika baginda sedang berkhutbah di atas mimbar dan keluar untuk berurus niaga. Hal ini juga disamakan dengan sesiapa sahaja yang berpaling dari mendengar khutbah ketika khatib sedang membacanya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ibn Abbas, kata Rasulullah SAW, "Man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhutub fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansib laysa lahu jumu'ah." Dia kata pemilihan keldai ni nak bagi kiasan betapa bodohnya perbuatan mereka, sebab dia ada kan kita dah cerita sebab turun ayat ni. Nabi baca khutbah, bila datang je rombongan daripada Syam, sebab waktu tu kemarau, makanan tak ada apa semua, sebahagiannya meninggalkan, tinggal 12 orang je yang dengar khutbah Nabi. So perbuatan itu perbuatan yang sebagai yang dinisbahkan sebagai perbuatan yang bodoh, kerana meninggalkan yang akhirat dan mendahulukan yang dunia, dahulukan dunia. Dan begitu juga dia kata bukan hanya peristiwa zaman Rasulullah je, bila-bila pun dia kata siapa yang berpaling dari mendengar khutbah ketika khatib sedang baca khutbah, maka samalah sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad ni daripada Ibn Abbas. Dia kata siapa yang bercakap-cakap pada hari Jumaat suatu khatib sedang berkhutbah, ia adalah seperti kaldai yang memikul buku-buku. Orang yang menegurnya dengan mengatakan diam juga turut hilang pahala hari Jumaat untuknya. Tuan-tuan, jadi nak cerita khutbah tu berat tu, sesuatu yang berat. Sebab khutbah ni dia sesuatu yang wajib didengar oleh setiap umat Islam, khususnya lelaki. Dia ceramah wajib mingguan. Kalau orang tak datang kuliah maghrib ni pun, tapi hari Jumaat dia wajib dengar. Wajib dengar. Sebab tu tuan-tuan, khutbah ni dia kena bagi yang betul-betul menyentuh hati manusia. Sudahlah mereka tak datang kuliah maghrib, buat kuliah subuh jauh sekali, kan? Bila lagi mereka nak dengar hari Jumaat? Hari Jumaat pula kita buat khutbah mengarut ni langsung, kan? Khutbah sekarang ni dia kan dia pakai slide pula. Slide kan, apa yang imam sebut sama je ditulis kat situ. Kot dia buat sinopsis tu okey lah lagi. Tak sama. Kalau ada dan, imam sebut dan, dalam tu ada dan. Kalau ada koma dalam teks imam, dalam tu ada koma, tu tak kena tu, kan? Baik imam dia bagi muqaddimah je, alhamdulillah rabbil alamin, dia bagi muqaddimah, sila lihat lampiran di kan, sila lihat slide yang telah disediakan, kan? Lepas minit habis tuan-tuan, kita nak ubah slide yang baru, kan? Tukar pula slide yang baru, kan? Jadi tuan-tuan puan-puan dan sekalian, maka khutbah tidak memberi kesan. Khutbah sudah tidak memberi kesan, sedangkan khutbah ini adalah ceramah mingguan yang wajib untuk umat Islam, khususnya lelaki hadir. Kenapa perempuan tak wajib hadir untuk dengar khutbah? Sebab tanggungjawab suami ajar isteri. Kita buat benda ni. Tanggungjawab suami lah ajar isteri. Sebab tu yang wajib hadir dengan khutbah ni lelaki. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab inilah yang telah dilupakan oleh ramai para suami dan para ayah. Jadi kalau kita tak mampu nak ajar isteri, anak-anak kita tuan-tuan, kita kena usahakan untuk mereka mendapat ilmu agama. Buat macam mana pun terpulang. Itu kewajipan kita. Bawa isteri. Kalau ada kerja sangat, usahalah macam mana pun, janji isteri, anak-anak kita dapat ilmu agama. Itu kewajipan kita. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian, jadi siapa yang dia kata tidak nak mendengar khutbah sedangkan khatib sedang baca khutbah, seperti kaldai dia tu yang diletakkan kitab di belakang ni.
juga dalam hadis memberikan perumpamaan seperti itu. Bahkan sampai satu tahap dia kan nak suruh bagi tumpuan pada khutbah tu, sampai satu tahap dia kata apabila seseorang itu berkata pada orang lain ansit, diam. Orang sebelah kita bersembang, kita sebut ansit, maka hilanglah pahala Jumaat untuk dia. Sampai ke tahap itu. Apa tujuan? Supaya nak bagi tumpuan pada khutbah. Dia kata kalau tak boleh nak tegur, payah pakat duk sembang. Siapa yang perlu tegur? Khatib. Tapi khatib sudah tidak main peranan. Khatib sudah tidak main peranan sebab dia tumpukan sepenuhnya pada teks. Kalau habis je khutbah, habis solat Jumaat, kita jumpa khatib. Kata, khatib, kenapa tak tegur orang sembang tadi? Dia tak ada tulis dalam teks pun. tak ada tulis pun. Nak tegur macam mana? Tegur lah. Kan tak semestinya nak tunggu dalam teks. Kita dah tegur, baca hadis, tuan-tuan tolong diam. Khutbah ni kena bagi tumpuan. Khutbah lagi ada orang sembang. Saya kata diam kan, barulah orang bagi tumpuan sikit. Kan saya dah pesan diam, tak faham ke hadis yang Nabi sebut cerita macam tu, barulah orang faham. Tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian, saya kadang-kadang kita realistik lah. Kadang-kadang nak salah jamaah sekarang tak bagi tumpuan pun tak kena lah. Sebab kandungan khutbah tu tidak menarik orang untuk dengar. Tak menarik orang untuk dengar. Kalau di bandar-bandar, Alhamdulillah banyak perubahan lah. Tapi kalau kat kampung, tuan-tuan, Allah Rabbi, saya pernah tak payah di tempat lain lah, kampung saya pun semacam. Berpuluh tahun dah tua imam tu. Saya masa pergi ke sekolah menengah tu, imam tu dah tua. Sekarang ni umur saya macam ni, balik kampung imam yang sama. Tuan-tuan boleh bayangkan kan? Double tua. Kita bukan nak salahkan orang tua, tak. Bukan nak salahkan orang tua. Tetapi keupayaan kita, dia makin menurun. Kan? Itu kita tak dapat nak ni. Macam saya juga. Dulu masa muda lari laju. Sekarang dah mula meningkat umur, lari dah mula slow. Kan? Kalau ada orang muda lari laju, takkan kita nak usaha potong tak? Memang inhaler lah. Inhaler dah tak sesuai dah. Jadi kalau ada orang muda yang bagus, bagi ruang. Kalau dia nak jadi imam, khutbah mungkin orang muda lebih semangat, bagi ruang. Ni bagi khutbah, alhamdulillah, nak tidurlah. Lepas tu nak salah orang tidur macam mana? Dah khutbah bagi salam pun orang-orang dah layu dah. Lepas tu kadang dia banyak orang kata sebab lah menyebabkan jamaah dia tak berapa nak dengar. Kadang pembaca khutbah, seterusnya tajuk khutbah tu sendiri kan, tajuk pun wilayah persekutuan maju sejahtera, Allahu Rabbi. Dengar tajuk pun memang letak tempang dagu tu, sahaja aku tidurkan Allah Ta'ala. Khutbah tak menarik, sedangkan itu ceramah mingguan yang wajib untuk didengar. Kita perlu berikan sesuatu yang, tuan-tuan, tak perlu panjang pun, tapi padat. Biar ringkas, padat. Sebut awal-awal sidang Jumaat sekalian, hari ini khutbah kita tak panjang, ringkas je, betul. Cerita macam tu lah. Dia ringkas, aku tak payah tidur. Dia kalau meleret tu yang jadi tidur tu. Ringkas je, insya-Allah hari ini ringkas je. Tuan-tuan tolong bagi tumpuan. Tak, kita telah terpengaruh dengan cara baca khutbah tu, tak salah, tapi olahlah sikit, jangan betul-betul dengan teks tu. Kita telah didik daripada dulu sampai sekarang, membaca khutbah tu ada intonasi lagu dia kan? Ya barakallahu liyakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
Kenapa buat lagu tu? Orang dulu buat lagu macam tu. Innallaha samiul alim. Orang kat bawah tu. Tak semestinya dengan lagu yang sama. Bukan Nabi suruh lagu macam tu, tetapi kita nak ikut tu benda-benda yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan agama pun. Maka sebab tu generasi yang baru ni dia kena pandai-pandai olah. Kalau terpaksa baca teks pun, bagilah ayat tu, ubah suai sikit ayat tu. Kalau nak isi yang sama, ayat tu biar tuan-tuan, kalau contoh macam kata saya dalam askar dulu, contohlah ya, biar kita bercakap, memberi khutbah tu, private pun boleh faham, general pun boleh faham ya. So biar bahasanya begitu. Jangan bahasa ni tinggi sampai hak general boleh faham, hak private ni Allah, dia ni cakap apa? Modus operandi. Allah nak apa ni? Bahasa-bahasa pelik-pelik tu ya. Maka tuan-tuan puan-puan nak sekalian, ugi. Kerana khutbah ini kita perlu dekati masyarakat yang dia wajib datang dan dengar. Sampaikan Nabi bagi perumpamaan begini, maksudnya berat lah ni. Berat lah. Baik. Kemudian Allah mencela sekali lagi orang Yahudi yang tidak mengamalkan kitab Taurat dengan suatu kutukan lain yang bersesuaian dengan kutukan pertama. Jadi walaupun dalam ayat ni Allah kutuk ataupun cela orang Yahudi, so ia tidak semestinya kepada Yahudi saja. Kita dah sebut kan, dalam kita memahami Al-Quran ni, tafsir Al-Quran, dia ada satu kaedah, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah kita nak ambil daripada ayat Quran ini adalah kerana umum lafaznya. Lafaz di umum, siapa pun boleh, bukan kerana sebab yang khusus.